Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita ni mengulang kaji secara ringkas pelajaran siwak, mumaiz, najis menjadi suci dan najis yang dimaafkan. Okey. Baik, kita dimulakan saja terus. Yang pertama, siwak artinya apa? Siwak artinya bersugi. Okey, siwak artinya bersugi. 2. Bersugi ialah apa bersugi? Bersugi ialah garis kosong gigi dan menghilangkan bau mulut. Bersugi ialah garis kosong gigi dan menghilangkan bau mulut. Jawapannya bersugi ialah menggosok gigi. Okey. Jadi ini sudah mana tak cikgu tandakan. Siwak artinya bersugi sudah. Lepas itu menggosok sudah. 3. Hukum bersugi ialah apa? Hukum bersugi ialah sunat. Nombor 4. Apa? Bagi orang yang berpuasa bersugi setelah gelincir matahari. Apa? Bagi orang yang berpuasa bersugi setelah gelincir matahari. Jawapannya makruh. Bagi orang yang berpuasa bersugi setelah gelincir matahari. Gelincir matahari ini waktu apa? Waktu zuhur. Bila gelincir matahari saja dari tengah-tengah langit, kan matahari baru naikkan toh. Pukul 12 ngam di tengah-tengah langit kan. Artinya gelincir matahari itu selepas pukul 12 itu sudah ataupun waktu zuhur masuk. Makruh sudah bagi kita ni untuk bersugi semasa puasa. Alat untuk bersugi ialah, nombor 5, alat untuk bersugi ialah benda yang apa? Lagi kesat. Alat untuk bersugi ialah benda yang apa? Lagi kesat. Alat untuk bersugi ialah benda yang suci. Apa dia suci ini? Suci artinya bersih. Bersih daripada kekotoran. Suci. Suci lagi kesat. Kesat ni apa? Kasar. Kan barus gigi kita ni tu, contohnya barus gigi kan. Barus gigi kita ni tu kasar kan. Benda-benda yang kasar macam itu yang dapat membersihkan gigi. Kalau nya lembut, payah kan. Tidak berapa bersih kan kalau ia lembut, halus. Tidak berapa bersih. Jadi perlukan sesuatu yang kesat yang boleh membersihkan gigi. 1. Ini tajuk apa ni? Tajuk mumaiz. Okey, yang pertama soalan 1. Peringkat umur kanak-kanak ada berapa? Peringkat umur kanak-kanak ada berapa? Peringkat umur kanak-kanak ada 2. Ada 2 peringkat umur kanak-kanak. Apa saja tu peringkat umur kanak-kanak yang ada 2 tu? Yang belum mumaiz sama yang mumaiz sudah. Yang sudah mumaiz sama yang belum mumaiz. Okey, soalan kedua. Mumaiz artinya kanak-kanak yang tahu apa? Antara yang baik dan yang tidak baik. Yang bersih dan yang kotor. Tahu apa? Jawapannya mumaiz artinya kanak-kanak yang tahu membezakan antara yang baik dan yang tidak baik, yang bersih dan yang kotor. Yang ketiga,
Kanak-kanak mumaiz digalakkan mengerjakan perkara-perkara yang wajib seperti apa dan apa. Kanak-kanak mumaiz digalakkan mengerjakan perkara-perkara yang wajib seperti apa dan apa. Jawapannya seperti sembahyang dan puasa. Nombor 4, hukum sembahyang kanak-kanak mumaiz itu adalah apa? Hukum sembahyang kanak-kanak mumaiz itu adalah apa? Okey, hukum sembahyang kanak-kanak yang mumaiz itu, kanak-kanak mumaiz itu adalah sah. Sah sembahyang bagi kanak-kanak yang mumaiz. Ini pelajaran apa ni? Ada cuka, ada disamak, ada binatang. Najis yang menjadi suci. Okay. 1. Kulit bangkai yang sudah apa? Melainkan kulit anjing dan babi. Kulit bangkai yang sudah apa? Melainkan kulit anjing dan babi. Kulit bangkai yang sudah disamak. Nombor 2. Benda yang telah menjadi apa? Seperti ulat daripada bangkai. Benda yang telah menjadi apa? Seperti ulat daripada bangkai. Benda yang telah menjadi binatang. Okey. Seperti ulat daripada bangkai. Yang ketiga, arak apabila menjadi apa dengan sendirinya? Arak najis. Jadi ia menjadi suci. Kan? Ia boleh menjadi suci dengan cara macam mana? Arak apabila menjadi apa dengan sendirinya? Apabila menjadi cuka. 1. Bangkai yang tidak mengalir. Ini cerita pasal apa ni? Najis yang dimaafkan. 1. Bangkai yang tidak mengalir. Bangkai yang tidak mengalir apa? Jika binatang itu dibelah ketika ia hidup. Jawapannya, bangkai yang tidak mengalir darahnya. Jika binatang itu dibelah ketika ia hidup. Nombor 2, darah yang apa? Darah yang sedikit. Darah yang sedikit pun adalah najis yang dimaafkan. Nombor 3. Apa yang sedikit? Apa lagi? Apa yang sedikit yang nombor 3 yang kita ni belajar kalau ikut susunan? Kalau ikut susunan, nanah yang sedikit. Nanah dulu. Selepas itu nombor 4, apa yang sedikit? Muntah yang sedikit. Okey. Dan yang kelima, najis yang halus yang tiada dapat dilihat oleh mata. Najis yang halus yang tiada dapat dilihat oleh mata seperti najis yang ada di kaki. Di kaki apa? Di kaki lalat. Cikgu jelaskan sedikit. Apa dia najis yang dimaafkan? Ada yang bertanya kan? Ada yang tertanya-tanya. Apakah najis yang dimaafkan ini? Kenapa yang dimaafkan? Apa maksudnya dimaafkan itu? Apa maksudnya dimaafkan itu? Dimaafkan itu artinya apabila kita ni bawa sembahyang, kan kita ni kalau sembahyang bila bernajis, mana boleh dibawa sembahyang?
Kecuali inilah ni, najis-najis yang dimaafkan ni, najis yang sedikit saja. Ada nanah sedikit, ada darah sedikit. Ini adalah najis yang dimaafkan. Apa saja tadi? Bangkai yang tidak mengalir darahnya. Jika binatang itu dibelah ketika ia hidup. Jadi apabila ia tekan arah kita ni, masa sembahyang ataupun wudu, okey. Masa kita ni dalam keadaan berwudu, jadi wudu kita ni tidak akan batal bila terkena najis-najis ini. Ini adalah najis yang dimaafkan. Dan boleh dibawa sembahyang. Pasal ini adalah najis yang dimaafkan. Apabila kita ni terkena najis-najis yang macam ni. Okey, faham? Nanah, ada yang bertanya nanah. Tapi nanah sudah cikgu jelaskan kan. Kalau kita ni luka, biasanya ada kuning-kuning ataupun berbisul. Ada keluar nanah, ada keluar cecair berwarna kuning. Itulah nanah. Okey, itu saja.